الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة بالرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح فافتح لنا بالهدى بالأمن كلنا يعني مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat para muhibbin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita dengan diberikan nikmat taufik dapat kita bertemu lagi pagi ini untuk meneruskan lagi kuliah duha kita insya-Allah. Di surau apa nama surau ni? Surau Al-Khawarizmi. Tanjung balik batu balik batu Tanjung Bidara. Alhamdulillah. Diharapkan para hadirin hadirat yang sedang mengikuti majlis ilmu ini pada ketika ini dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi kesihatan, keafiatan zahir dan batin oleh Allah. Insya-Allah mari sama-sama kita perbaiki, perbetulkan qasad dan niat kita belajar kerana Allah. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kelemahan-kelemahan kita dalam ibadah, khususnya di dalam akidah, agar dapat kita perbaiki sebagai persiapan kita dalam mencari bekalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Kita dah sampai muka surat 26. Ada yang pakai jawi tak? Ada yang pakai jawi tak ada? Tak apa, sekejap kita cari. Muka surat 26. Perenggan berapa? Dan nyata pula Perenggan 3 lah. Dan nyata pula. Kita tengok jawi sekejap La hawla wa la quwwata illa billah. Dan nyata pula daripada hukum akal itu. Jawi muka surat 12. Jawi tolong tulis komen tu kat dalam. Jawi muka surat 12, perenggan atas tu tengah-tengah. Jawi muka surat 12. Kita nak pakai jawi lama tak pakai jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah bagi taufik kita dapat belajar begini insya-Allah. Ini semata-mata rahmat Allah, belah kasih sayang Allah atas diri kita. Diletakkan kita, dihimpunkan kita dalam majlis ilmu, taman syurga. Satu tempat yang Allah Ta'ala curahkan petunjuk-petunjuknya ke dalam hati-hati hamba-Nya. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka nyatalah bahawa mana tadi? Dan nyata pula daripada huraian hukum akal itu
Sebelum ni kita dah dihuraikan oleh musannif apakah yang dikehendaki dimaksudkan dengan hukum akal. Sebelum tu kita ulang baliklah secara ringkas-ringkas hukum akal, insya-Allah. Hukum akal ni kena fahamkan betul-betul. Hukum akal ni kena fahamkan betul-betul lah, terang-terang. Sebab hukum akal ni merupakan alat penimbang untuk kita menghukumkan, meletakkan sesuatu itu patut atau tidak patut, layak atau tidak layak pada Allah. Sebab tu hukum akal ni kena fahamkan betul-betul. Kalau kita tak faham hukum akal ni, kita payah nak faham nanti bila nak dibicarakan sifat-sifat Allah. Jadi hukum akal ni tak dapat tidak, kena fahamkan betul-betul. Walaupun dia 3 tu tak banyak, 3 je, tapi kena fahamkan betul-betul. Sebab dia alat untuk menimbang sama ada sesuatu itu patut atau tidak patut, layak atau tidak layak. Contohnya, kita nak meletakkan sifat lemah pada Tuhan. Lemah pada Tuhan, patut ke tak patut? Patut ke tak patut? Tuhan lemah pula lah. Jadi kalau akalnya waras, dia pandai, dia faham hukum akal, dia akan kata apa? Lemah pada Allah tu mustahil, tak boleh terima di akal sekali-kali. Allah serupa dengan makhluk. Allah ada tangan kaki, patut ke tak patut? Tak patut. Kalau dia ada tangan kaki, dah serupa pula dengan makhluk. Tak patut. Sebab tu tuan-tuan tak pelik sekarang ni ramai orang yang terima fahaman kata Tuhan ada kaki tangan. Tak pelik zaman sekarang ni banyak di kalangan kita yang boleh percaya fahaman-fahaman yang mengatakan Allah tu ada tangan, ada muka, ada kaki. Na'udzubillah min zalik. Sebab tak belajar hukum akal ni. Tak belajar hukum akal. Sebab tu dia boleh terima kata Tuhan ada tangan, dia boleh terima. Akalnya boleh terima. Padahal kalau kita belajar hukum akal ni, mana pula Tuhan nak ada tangan kaki. Kalau dia bertangan berkaki, walaupun kaki tangannya tak serupa dengan makhluk, maknanya anggota lah juga panggil. Kalau dah Tuhan tu ada anggota, cuma anggotanya tak sama, maknanya dah menyerupakan makhluk, dah menyerupakan Tuhan dengan makhluk pula. Sebab tu ngaji sifat 20 ni, ngaji betul-betul, ngaji sungguh-sungguh. Sementara di awal kitab ni ambil faham betul-betul. Faham betul-betul, usaha sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita tu Allah permudahkan. Mudah-mudahan Allah permudahkan, mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman. Kerana hakikatnya Allah yang memberi kefahaman. Tapi tugasan kita sebagai penuntut ilmu mestilah bersungguh-sungguh dengar, sungguh-sungguh fahamkan, catat, tulis. Kalau nak rakam tak ada masalah. Boleh, saya izinkan rakamlah untuk kita dengar ulang-ulang balik kat rumah, boleh dengar, tak ada masalah. Baik. Jadi hukum akal ada 3 secara ringkas, kita ulang balik secara ringkas. Iaitu yang pertama wajib akli namanya. Wajib akli. Apa tu wajib akli? Wajib tu maknanya mesti. Wajib akli yakni akal kita menghukumkan mesti. Tu wajib akli. Mesti ada. Mesti ada sahaja. Mesti ada semata-mata. Tak boleh berubah menjadi tiada. Dia mesti ada, semata-mata ada, sentiasa ada, sedia kala lagi ada, sentiasa ada, kekal ada selama-lamanya, takkan berubah menjadi tiada. Itu namanya wajib akli. Wajib akli. Contohnya, ada Tuhan yang menjadikan alam. Ada Tuhan menjadikan alam ni wajib, mesti. Akal kita menghukumkan alam ni mesti ada Tuhan yang menjadikan. Jadi Tuhan menjadikan alam ni hukumnya wajib, yakni wajib akli.
Akal kita hukumkan mesti ada Tuhan. Mesti ada Tuhan. Kemudian yang kedua namanya mustahil akli. Mustahil akli ni lawan dia. Lawan wajib tadi. Kalau yang wajib tadi mesti ada, mustahil ni benda yang mesti tiada. Sedia kala lagi tiada. Sentiasa tiada dan kekal tiada selama-lamanya. Akal kita tak boleh terima benda tu ada. Akal kita tak boleh terima benda tu ada. Akal kita tak boleh terima benda tu jadi. Akal kita tak boleh terima benda tu berlaku sampai bila-bila tak masuk akal benda tu ada. Namanya mustahil Contohnya lemah Tuhan. Tuhan tu lemah. Mustahil akli. Akal tak boleh terima sekali-kali lemah Tuhan. Sampai bila-bila pun akal kita menolak lemah Tuhan ni. Mustahil. Ada anak bagi Tuhan contohnya. Tuhan tu beranak. Tuhan tu berbini contohnya. Mustahil akli. Ni akal kita tak boleh terima. Selama-lamanya mati duduk balik pun akal tak boleh terima. Duduk dalam syurga pun contohnya, dah masuk dalam syurga, tetap akal tak boleh terima yang Tuhan tu ada anak bini. Itu maksud mustahil dia tak boleh berubah menjadi ada. Dia tak boleh berubah. Contoh lain mustahil akli. Tuhan serupa dengan makhluk ataupun makhluk serupa dengan Tuhan. Mustahil akli. Akal tak boleh terima. Bayangkanlah macam mana rupa bentuk pun, congakkanlah macam mana, khayalkanlah macam mana, begini dan begitu. Mustahil. Waktu setan ni kadang-kadang dibayangkan begini, dibayangkan begitu, dibayangkan begini. Kalau kita tak belajar ni, boleh jadi nanti terima. Ni macam pelik je ni. Ya kot Tuhan. Dah. Mustahil. Apa yang kita gambarkan tu, apa yang tergambar dalam fikiran kita, apa yang tergambar dalam hati kita tu, semuanya tidak serupa dengan Allah. Ingat tu. Setan ni dia cari peluang bila kita leka, lalai, lupa, jahil. Dia akan usaha untuk mengkufurkan, merosakkan akidah kita. Sebab tu kita kena tahu. Bila kita dah tahu, bila kita dah belajar contohnya sifat yang mustahil bagi Allah, bila dia datang, setan ni datang dalam hati kita, dibisikkan begini, dibisikkan begitu, dibayangkan begini, dibayangkan begitu, kita akan dapat tolak. Mustahil. Tuhan tidak begini dan tidak begitu. Kau tak payahlah nak bayang-bayangkan wahai setan. Wahai setan, kau tak payahlah nak bayang-bayangkan, gambar-gambarkan Tuhan tu begini begitu. Dia tak serupa dengan segala sesuatu. Pegang baik-baik mukhalafah. Besok kita nak mati besok. Jangan main-main tu. Saat nak mati tu, sakaratul maut tu, syaitan iblis ni dia akan gunakan sehabis-habis kesempatan tu nak merosakkan akidah kita. Sebab tu daripada sekarang ni kita kena belajar buat persiapan betul-betul. Sebab waktu tu besok tak ada orang nak ingatkan kita. Orang yang duduk, orang yang pangkukan kepala kita tu pun tak nampak apa yang sedang kita alami saat sakaratul maut tu. Kita ke dia tu. Sebab tu sekarang kita usaha belajar mengaji sungguh-sungguh ilmu akidah. Mudah-mudahan, haraplah Allah tolong kita saat sakaratul maut besok. Sebab tu tuan-tuan, kita betulkan niat kita belajar sungguh-sungguh, mengaji je. Belajar sungguh-sungguh, mengaji sungguh-sungguh, faham tak faham itu urusan Allah. Kita sungguh-sungguh dengan harap mudah-mudahan dengan kesungguhan kita. Contohlah, kita belajar tak faham, belajar tak faham, tapi bersungguh. Dia mengaji, dia tak peduli, dia tak faham, dia datang lagi, dia tadah dengar lagi, dia tak peduli, dia tak mengalah. Itu bersungguh. InsyaAllah, orang macam ni, insyaAllah Allah akan pelihara imannya saat dia nak mati besok. Allah akan pelihara iman dia. Walaupun ngaji kita tauhid ni, dia tak faham-faham pun, Allah tak bagi dia rezeki faham, tapi jangan risau, Allah akan pelihara dia, insyaAllah. Tu kita harap dulu. Jangan kita harap-harap semata Allah Ta'ala nak jaga iman kita, tapi kita atas dunia tak usaha pun, tak ambil tahu pun tentang akidah, tak nak belajar pun tentang akidah, tapi nak Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, nak mati dalam keadaan iman yang betul. Pada adatnya mustahil lah tak buat kerja.
Kita tak semayang, nak Allah bagi pahala semayang. Contohnya lah, tak semayang tapi nak minta Allah bagi kita pahala semayang. Usaha semayang tak buat, macam mana? Usaha nak jaga akidah kita tak buat. Tiba-tiba nak Allah jaga akidah kita, nak kekalkan akidah kita, nak mati dalam keadaan akidah yang betul. Pada adatnya mustahil lah. Hamba tu kita ngaji. Ngaji mudah-mudahan dengan asbab ni Allah rahmati kita semua, Allah pelihara akidah kita saat nak mati besok. Ini tak peluk tubuh, tak nak mengaji, tak nak belajar bab semayang, sah batal semayang, tak tahu syarat rukun semayang, tak tahu mandi wajib, tak nak ambil wuduk pun tak belajar. Nak Allah terima semayang kita. Banyak cantik muka kita, kerja tak pergi, gaji nak ibaratnya. Mana boleh, pada adatnya memang tak dapat lah. Sebab tu kita jangan bersedap-sedap buat ibadat tanpa belajar, lepas tu nak Allah terima ibadat kita. Jangan. Sebab tu di antara permainan tipu daya perangkap syaitan, dia galakkan kita buat amal soleh banyak-banyak, dan dia bisikkan dalam hati supaya jangan menuntut ilmu. Sebab apa? Dia tahu orang yang beribadat bermati-matian ni, macam malaikat ibadatnya punya banyak, dengan tak belajar, garanti amalannya takkan diterima oleh Allah. Hati-hatilah tu. Jangan kita senang boleh semayang malam, boleh semayang gini, boleh puasa gini, puasa gitu, ibadat gini, ibadat gitu, pantang bulan haji pergi haji, pantang umrah pergi umrah, tapi ilmu tak nak belajar. Hati-hati tuan. Itu mesti berpandukan ilmu. Tiba-tiba kita beramal mati-mati, ilmu tak nak mengaji. Habislah. Sia-sia umur, bazir waktu, bazir tenaga, bazir harta. Buat ibadat tapi Tuhan tak terima. Nak terima macam mana? Cara buatnya salah. Betul tak? Cara buatnya salah, nak terima macam mana? Bukan Nabi Allah Ta'ala suruh, taklah kamu semayang. Semayang macam mana? Ikut suka hatilah, asalkan semayang. Puasalah. Puasa macam mana? Ikutlah masing-masing. Nak puasa malam ke, ikutlah asalkan puasa. Boleh? Ada undang-undang kan? Setiap ibadat tu ada ada undang-undang. Undang-undang tu lah yang kita nak kena belajar, supaya contohnya bila kita nak solat, kita solat dalam keadaan mematuhi undang-undang solat tadi. Bukan solat ikut suka hati kita. Ini tak nak belajar. Bila tak belajar, mana kita nak tahu undang-undang ibadat tadi? Ini yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu jangan berhenti dakwah ni. Jangan berhenti dakwah, jangan berhenti kempen, ajak masyarakat kita belajar. Belajar, mari pakat-pakat belajar, nanti menyesal. Memanglah beribadat, tapi beribadat tanpa ilmu, ulama bagi tahu dah Allah tak terima. Wa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa-siapa yang beramal ibadat tanpa ilmu, amalannya ditolak sekaliannya, tak diterima oleh Allah. Penat tak? Penat kita. Nanti menyesal. Orang lain beribadat bawa balik pahala banyak, kita beribadat bawa dosa banyak pula dah. Ngajilah sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan waktu. Bukan suruh mengaji sampai tak boleh cari makan. Ada? Bukan Allah suruh mengaji sampai tak boleh cari rezeki. Ngajilah, ada masa 1 jam sehari, sejam sehari, 45 minit sehari. Kalau kuliah-kuliah kat masjid tu lah 45 minit. Tu pun untuk Bilal jeling-jeling dah jam. So berhenti je lah. Bukan lama. 45 minit sikit, 45 minit, esok belajar lagi. Lama-lama banyaklah ilmu kita. Depan TV kita boleh duduk 2-3 jam. Kedai kopi boleh duduk 2-3 jam. Ini untuk akhirat kita, bukan untuk akhirat orang lain. Untuk akhirat kita sendiri, untuk alam kubur kita sendiri. Sebab tu rugilah kalau kita leka atas dunia ni. Leka, persiapan mati tak buat. Dia kata, siapa kata aku tak buat persiapan mati? Yang aku semayang tu aku tak nampak. Iyalah, memanglah semayang. Habis semayang tanpa ilmu, Allah tak terima. Takut nanti bekalan kita tu tak diluluskan. Bekalan kita tu tak diluluskan. Baik.
Jadi habis, tu mustahil akli, perkara yang akal tak boleh terima sekali-kali selama-lamanya. Dan yang ketiga hukum akal namanya harus akli. Bila sebut harus akli, benda tu akal kita boleh percaya, ada pun boleh, tak ada pun boleh, akal boleh terima. Berlaku benda tu akal boleh terima, tak berlaku pun akal boleh terima, tak ada masalah, mana-mana boleh. Itu namanya harus akli. Habis dah. Tak nak ulang dah lepas ni. Maka nyatalah bahawa daripada hukum akal yang tiga itu, apabila kata wajib pada akal, bila sebut wajib pada akal, ingat tu wajib ni mana? Mesti. Akal kita mengukurkan mesti. Maka terkenalah, yakni menunjuk, terkena tu mudah kita nak faham. Maka terkenalah, yakni maka menunjukkanlah kepada barang yang tentu sungguh. Bila sebut wajib akli, nak menunjukkan kepada benda ataupun sesuatu yang ada sungguh-sungguh. Benda tu ada sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ada benda tu. Bila sebut wajib akli, benda tu sungguh-sungguh ada. Dan mustahil pada akal itu, bila sebut mustahil pada akal itu, terkena, yakni menunjukkan kepada barang yang tentu tidak sungguh. Dalam kitab tu dia tulis barang yang tentu tidak. Tambah sikit lagi untuk kepahaman kita. Nanti kan kat rumah nak baca balik, mudah nak baca balik kat rumah nanti, mudah. Kitab tu dah betul dah. Kita nak tambah tu untuk kita mudah nak faham. Dalam kitab ditulis apa? Dan mustahil pada akal itu terkena kepada barang yang tentu tidak. Maksud tentu tidak tu, tentu tidak sungguh. Bila sebut mustahil akli, benda yang tidak sungguh. Tu maksudnya. Bila sebut mustahil akli, sesuatu yang tidak sungguh. Contohnya mana? Ada Tuhan selain Allah. Oh, ada Tuhan selain Allah ni tidak sungguh. Lemah Tuhan tidak sungguh. Buta Tuhan tidak sungguh. Jahil Tuhan tidak sungguh. Yang sungguhnya, dia mengetahui, dia maha melihat, dia maha ada, dia maha adil dan sebagainya. Zalim Tuhan tidak sungguh. Adil Tuhan sungguh. Boleh faham tak tu? Ngaji tauhid tak boleh laju kena pemperhatian, ulang-ulang macam tu ngaji tauhid. Sabar. Kepada barang yang tentu tidak, dan harus pada akal itu. Bila sebut harus pada akal itu, kena kepada, yakni menunjukkan kepada barang, yakni sesuatu, barang tu maknanya sesuatu yang terima kedua-dua. Mana akal kita boleh terima kedua-dua. Apa maksud terima kedua-dua? Yakni terima sungguh dan terima tidak sungguh. Dalam kitab tu terima tidak, yakni terima tidak sungguh. Akal kita boleh terima. Benda tu sungguh, boleh terima. Benda tu tak sungguh pun boleh terima. Itu namanya harus pada akal ataupun harus akli. Dan nyata pula pada huraian hukum akal itu, bahawasanya mengetahui hukum akal, mempelajari hukum akal, mengetahui hukum akal, memahami hukum akal itu satu tangga bagi mengenal akidah dan teguh akidahnya seseorang. Apa maksud tu? Maksudnya barang siapa ataupun mengetahui, memahami tentang hukum akal yang tiga itu adalah penyebab. Tangga tu makna penyebab akan teguhlah akidah seseorang, penyebab akan betullah akidah seseorang, penyebab orang tu akan dapat mengetahui, mengenali akidah yang betul di dalam hati. Ada orang tanya akidah tu apa? Akidah ni pegangan dan kepercayaan dalam hati. Kita takkan boleh memahami, kita takkan boleh mengetahui, kita takkan boleh mengenali pegangan dalam hati, fahaman yang betul dan yang sesat, selagi kita tak tahu, tak faham tiga hukum akal tadi. Sebab tu kita nak tahu fahaman tu sesat tak sesat, hukum akal ni kena fahamkan dulu.
Baru kita boleh beza, oh ini pahaman sesat ni, oh ini pahaman betul ni, macam tu. Kalau kita tak faham hukum akal ni, sebab tu pahaman-pahaman sesat yang masuk dalam negara kita ni ramai yang boleh terima. Ramai yang boleh terima pahaman yang sesat, ramai yang boleh terima. Sebab tak ada hukum akal ni, tak ada pada diri dia. Sebab hukum akal ni dia tak pernah belajar, dia tak pernah ambil tahu. Kan dia dah bagi tahu hukum akal ni sebab untuk kita tahu akidah tu betul ataupun sesat. Maknanya kalau kita tak tahu hukum akal ni, kita tak akan boleh beza mana akidah yang betul, mana akidah yang salah. Bila dah tak tahu akidah betul salah macam mana kita nak letak dalam hati kita? Cuba kita fikir. Akidah ni ada yang betul, ada yang sesat. Kita tak tahu nak bezakan. Macam mana akidah kita? Selama ni akidah kita macam mana? Pegangan kita terhadap Allah, terhadap hari kiamat dan macam-macam lagi tu yang termaktub dalam rukun iman tu, macam mana? Apa pegangan kita? Kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Sebab pahaman yang sesat ni banyak. Yang betul pun ada, yang sesat pun ada. Boleh tak kita nak ambil campur sekali? Pahaman yang betul pun kita pegang, pahaman yang sesat pun kita pegang. Boleh? Tak boleh. Mana boleh? Benda bersih bila campur dengan najis, dia jadi najis. Jangan kita ingat, oh tak apa, tak apa, semua percaya Tuhan. Memanglah orang kafir percaya juga dia kata Tuhan, tapi dia faham cara dia lah Tuhan tu. Jadi jangan buat main-main dalam bab akidah ni. Kita kalau tak belajar hukum akal ni, kita tak boleh beza mana akidah betul, mana akidah salah. Dah, akidah ni wajib ada dalam hati kita sentiasa. Sembahyang nak kena akidah yang betul, puasa nak kena akidah yang betul, haji umrah nak kena akidah yang betul, sapu tik cicak atas surau pun nak kena akidah yang betul. Sebab kalau akidah kita salah, buatlah amalan sebesar gunung pun Allah tak akan terima. Apatah lagi amalan yang kecil-kecil. Amalan yang besar tu pun Allah tak akan terima kalau seandainya akidahnya sesat, akidahnya salah. Jadi kita kena takut, kena risau, kena bimbang. Di antara perkara yang wajib kita risaukan, bimbangkan adalah rosak akidah. Sebab kalau tak ada perasaan takut, risau, bimbang akidah ni, kita tak akan ambil peduli, nak ambil tahu tentang akidah. Kenapa kita sibuk nak jaga rumah kita? Pasang mangga sini, mangga situ, solek sini, solek situ, CCTV sini, CCTV situ. Kulut dakap kita simpan elok-elok. Kenapa? Sebab risau. Sebab risau yang jadikan kita bertindak tu. Betul lah tu. Kalau tak risau, dia sedar-sedar kan kulut dakap dia letak topi-topi tu. Duit dia yang melipek tu dia letak topi tu. Tu dia tak risau. Tapi kalau dia risau, ni simpan, jangan main-main. Simpan. Tu nampak tak? Tapi kalau kita, begitulah juga kalau tak ada risau tentang rosak akidah ni, kita akan buat tak kisah. Ikutlah. Na'udzubillah. Nak sesat lah. Tapi kalau risau, dia akan bertindak. Dia akan jaga. Cara jaga dia mana? Dia belajar, dia ambil tahu, dia ambil faham. Takut salah faham terhadap Allah. Dia belajar. Dia korbankan masa dia sebab dia ada risau. Orang tak ada risau, dia tak peduli. Cakaplah, mari belajar ilmu tauhid, jaga akidah. Apa ada hal? Akan ada apa kepentingan pun. Nampak tak tu? Na'udzubillah. Dia tak tahu dia nak mati besok terjun dalam kubur tu, akidah nombor satu Allah akan tanya. Kantoi akidah yang lain, habislah. Kekal neraka lah jawab selama-lamanya. Walaupun waktu hidup dulu orang kata kita orang baik. Dulu orang kampung kata, dia tu orang baik, dia tu rupa murahnya lah, baiknya lah. Rupa-rupa akidahnya salah. Neraka lah, na'udzubillah. Belajarlah. Jangan sombong, jangan berasa macam dah pandai. Melainkan kita dah alim, dah memang belajar sungguh-sungguh, dah tahu betul, tu tak ada masalah. Jangan dalam keadaan kita memang tak pernah ambil tahu tentang akidah, tak pernah belajar tentang akidah, tapi kita nak kata aku faham tentang akidah. Jangan bodoh sombong. Jangan bodoh sombong. Ini peringatan untuk diri saya sendiri, anak bini saya dan yang lain-lain. Sebab bahaya yang menunggu dalam kubur tu, takkan tertanggung tuan-tuan, bahaya ni. Celaka yang tunggu kita dalam kubur tu lagi besar celaka daripada celaka atas dunia. Celaka atas dunia ni berhenti tuan-tuan. Celaka atas dunia ni akan berkesudahan.
ditimpa kecelakaan atas dunia ni, ada kesudahan. Tapi kecelakaan yang menimpa kita dalam kubur tu takkan ada sudah sampai bila-bila. Tertanggung ke kita? Terhadap ke kita? Nampak tak? Kita takkan sanggup. Maka bertindak daripada sekarang, belajar betul-betul, jaga akidah betul-betul, bersihkan hati betul-betul. Sebab celaka yang tunggu dalam kubur tu, hari kiamat tu, celaka dia memang tak boleh bawa bincang. Celaka dia yang tunggu tu tak boleh bawa bincang. Na'udzubillah, tak ada maaf bagimu. Sebab Allah dah bagi peringatan banyak sangat waktu hidup atas dunia. Sebab tu jangan main-main. Jangan main-main. Apa guna kita duduk atas dunia ni macam gajah, tapi duduk dalam kubur tu diazab oleh Allah? Apa faedah? Apa faedahnya duduk atas dunia, duduk macam dalam istana, mewah, kaya raya, senang lenang, tapi mati azab selama-lama. Apa faedah apa faedahnya? Mana dia pergi kesenangan gitu? Apa faedahnya? Mana dia pergi kesenangan gitu? Ngaji belum terlambat lagi tuan-tuan. Belum terlambat lagi. Gunalah saki baki umur yang ada ni, baik makna manfaatkan betul-betul. Umur-umur kita yang tinggal ni tak berapa hari, mati bukan tunggu tua. Mati tak tunggu tua. Berapa ramai tukang suap bubur mati dulu. Berapa ramai tukang suap bubur mati dulu. Yang tukang suap mati dulu. Yang kena suap tak mati-mati. Mano dia si Anu ni tak datang. Besok datang tu hari hantar makan. Oppo dah mati. Nampak tak? Jadi kena ingat mati selalu. Baru kita nak dekat dengan Allah. Kena ingat mati selalu, ingat azab kubur selalu, ingat azab neraka selalu. InsyaAllah baru hati kita nak dekat dengan Allah. Kalau hati kita mikir kaya duit, habislah. Makin jauh lah. Jadi kena belajar hukum akal. Sebab mengenal hukum akal, memahami itu adalah satu sebab yang kita boleh apa? Kita boleh mengetahui akidah tu sesat ataupun tidak. Bila kita dah nampak sesat ataupun tidak, ambillah yang tidak sesat tadi pakai, yang sesat tadi buang jauh sebab dah nampak dah. Kalau kita tak nampak, nak buang macam mana? Nak buang macam mana? Kita tak nampak yang mana satu bersih kotor ni, yang mana kotor, yang mana bersih. Nampak macam lebih kurang sama je. Nampak tak? Macam mana kita nak buang yang kotor? Tapi bila dah ada ilmu, boleh beza. Oh, ini kotor, ini bersih. Yang kotor ni jangan ambil yang bersih. Itu ibaratnya. Oh, ini pahaman yang betul, ambil. Oh, ini pahaman yang sesat, tolak, buang jauh-jauh. Kerana akidah itu pengakuan dalam hati seseorang. Kita nak kena terangkan betul-betul macam tu. Sebab ada orang tak faham, apa yang kau heboh sangat nak ajak orang ngaji akidah ni? Kau ingat ni aku ni orang kafir ke? Aku ni orang Islam, lahir Islam. Yang kau heboh-heboh ajak mengaji akidah ni kenapa? Kau main sombong lagi. Kita ajak mengaji ni bukan menuduh orang tak mengaji kafir, bukan. Kita mengaji ni supaya kita boleh semak balik, pastikan betul ke tidak apa yang kita tahu dan kita faham dan kita pegang selama ni. Mari belajar, mari dengar, cuba tengok ulama kata macam mana, kita percaya macam mana selama ni. Bukan dengan makna kita kata mari belajar ni, kalau tak belajar ni kufur. Bukan. Kita ajak belajar ni supaya kita boleh semak. Selama ni aku percaya Tuhan begini. Dalam kitab yang sebenarnya macam mana? Belajar. Tiba-tiba betul contohnya. Mujur lah. Baguslah. Tak belajar pun betul. Mujur lah. Jarang-jarang ada macam tu. Kemudian contohnya belajar. Salah rupanya. Selama ni aku duk mati-mati duk pegang yang Tuhan tu ada tangan. Rupanya salah. Baru jumpa salah. Bila belajar baru jumpa salah. Baru tahu salah selama ni. Nampak tak? Ada orang tak faham. Dia kata yang kau heboh-heboh ajak belajar akidah ni apa ni? Kau ingat aku ni orang tak ada akidah? Oh, bukan main sombong lagi. Marilah ngaji dulu.
Baru kau tahu nanti macam mana pegangan kau selama ni betul ataupun tidak. Macam ni. Sebab kita nampak bahaya tu. Ulama ni dia nampak bahaya akhirat tu. Macam mana kalau kita nampak bahaya dunia ni? Kita nak ingatkan tak kawan-kawan kita? Kita nak ingatkan tak anak bini kita? Nampak kan? Bila kita nampak bahaya yang bangsa dunia, kemalangan, kematian, kecurian, kita nampak benda tu. Tindakan kita apa? Kita akan ingatkan saudara mara kita, betul? Jangan bahaya korang yang buat macam ni, nanti kena tipu, nanti kena scam, nanti kemalangan, nanti kena langgar, nanti kena bunuh, nanti kena... Sebab apa tu yang kita bersungguh bagi ingatan tu? Sebab kita dah nampak bahayanya kalau kau buat macam ni, nanti bahaya macam tu. Sebab tu kita ingatkan, jaga diri baik, nak pergi mana, selamat pergi, jangan lelaju, betul dah tu. Tapi ulama ni dia nampak kecelakaan akhirat tu, yang kita ni tak nampak. Kita ni tak nampak yang nama kecelakaan bahaya akhirat tu, kita tak nampak. Sebab tu ulama ni dia bersungguh-sungguh ingatkan kita, mari mengaji, jangan tak mengaji, mari belajar akidah, jangan tak belajar, sebab ada celaka yang besar tunggu kat depan tu. Kita tak faham. Kita kata apa heboh-heboh duk ajak orang belajar ni. Padahal ulama tadi mengingatkan kita dengan penuh kasih sayang. Dia sayang kita, dia tak nak kita duduk dalam celaka. Kalau dah celaka dunia ni pun kita tak nak saudara mara kita ditimpa musibah yang bersifat sementara, apatah lagi musibah celaka yang kekal selama-lama. Lagilah kita tak mau. Kecuali lah kita ada sifat pentingkan diri, lantak engkau lah, kubur engkau, azab engkau, neraka engkau, aku dah tahu. Nampak tak ada? Tapi Islam tak ajar kita macam tu. Islam ni bukan ajar umatnya mementingkan diri sendiri. Kalau kita dapat petunjuk, kita nak juga adik-beradik saudara mara kita dapat petunjuk juga. Bukan makna pentingkan diri sendiri tak. Itu bukan ajaran Islam. Itu bukan akhlak dalam agama kita. Tapi orang tak faham. Heboh, duk mengajak orang mengaji, heboh. Allah. Awak nak kata apa? Kalau dia tak terpilih nak diberi hidayah oleh Allah. Kita pekiklah macam mana pun. Kita pekiklah macam mana pun, dia akan buat tak reti. Sebab tu bila kita ni dah terpilih, alhamdulillah, syukur ya Allah. Syukur banyak-banyak ya Allah. Ulama tu dia nampak bahaya akhirat tu. Kalau buat begini, neraka tu. Kalau buat begini, tu azab kubur tu. Kalau buat macam ni, habis amalan ni. Dia nampak benda-benda tu. Kita tak nampak. Tu kita langgar je. Tapi ulama ingatkan sebab dia orang nampak. Jangan buat begini, jangan buat begini. Kalau harta dunia ni jangan letak reta macam tu nanti hilang. Jangan letak reta macam tu nanti hilang. Tu bangsa dunia. Kalau bangsa akhirat, ulama kata jangan buat begini, nanti pahala hilang. Nanti pahala yang kita buat tu hilang. Kemudian dan teguh akidahnya, kerana akidah itu pengakuan di dalam hati seseorang, maka tidak dapat pengakuan itu. Makna kita takkan dapat mengetahui akidah yang betul itu melainkan dengan mengerti, memahami hukum-hukum akal yang tiga itu. Mau tak mau kena usaha belajar sungguh-sungguh, fahamkan hukum akal yang tiga itu. Dan orang yang tidak mengerti hukum-hukum akal tersebut, dengar baik-baik, mana-mana orang yang tak tahu, tak pandai, tak faham hukum-hukum akal tersebut, dia tak tahu wajib akli itu apa, mustahil akli itu apa, harus akli itu apa, dia tak tahu. Terkadangnya, terkadangnya, dia kata apa? Kadang-kadang orang yang tak tahu hukum akal ni, kadang-kadang tidak ada akidah sedikit pun dalam hati dia masuk. Dia tak ada pegangan dalam hati. Kadang-kadang orang yang tak belajar hukum akal ni, dalam hatinya tak ada pegangan. Dia tak ada ambil pot langsung tentang Tuhan ni. Yang dia tahu makan, minum, berbini, beranak, tu je. Makan, minum, berbini, beranak, cari getah, tu je. Lapar, makan, haus, minum. Tu je. Dia tak fikir Tuhan ni betul-betul ada ke? Ataupun macam mana ke Tuhan ni, dia tak ambil pot pun. Kadang-kadang ada jenis manusia macam tu. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Dia tak ada pegangan. Tak ada pegangan ni, dia tak peduli lah pasal akidah ni.
Maknanya pegangan dalam hatinya terhadap Allah betul ke salah? Lantaklah dia tak peduli. Maksudnya. Boleh faham tu? Kepercayaan dia pada Allah tu betul ke tak betul, dia tak ambil pun. Dia tak ambil pun. Dia tak ada risau pun. Ikutlah. Tak risau. Mana-mana boleh. Tuhan tu bertangan ke? Tuhan tu tak ada tangan ke? Tak ada. Tak kisah, tak peduli. Mana-mana. Alhamdulillah. Ni tidak ada pegangan dalam hatinya. Maka, ni, dengar ni. Ini bahaya dia. Ini celaka dia ni. Orang-orang yang tak ada pegangan dalam hati terhadap Allah ni. Maka orang yang tidak ada akidah ataupun tidak ada pegangan itu dinamakan dia orang jahil. Dia adalah orang yang jahil. Apa maksud? Dia adalah orang yang tak ambil tahu. Orang yang tak tahu. Dan jahil makna tak ambil tahu tentang akidah. Tak ambil tahu tentang iman tu apa benda. Dia tak ambil tahu. Dan jahil dengan Allah Ta'ala itu tidak sah agamanya. Dengar baik-baik. Orang yang jahil tentang Allah ni, dia tak tahu Allah ni macam mana sifat dia. Entahlah, aku tak berapa ikutlah mana-mana lah. Allah ni macam mana sifat dia? Dia mesti begini ke? Dia mustahil begitu? Aku tak ambil pot benda tu. Orang macam ni. Siapa-siapa kita tak tahu. Ini hukum ni. Dia sebut umum. Dia tak ada kata sepolan bin sipolan, polanah binti polanah, tak ada. Dia kata siapa-siapa yang tak tahu, tak ambil pot langsung tentang pegangan dalam hati terhadap Allah ni, Allah Ta'ala ni mesti ada ke? Allah Ta'ala mesti kuasa ke? Allah Ta'ala mesti tahu segala-gala ke? Ataupun macam mana, dia tak ambil peduli pun, tak ambil tahu pun, tak ada masa nak ambil tahu tentang benda-benda macam tu, tidak sah agama dia. Islam dia tu tak sah. Walaupun dekat pengenalan dia tulis beragama Islam contohnya. Walaupun di surat beranak dia tulis beragama Islam. Tapi di sisi Allah, orang macam ni tak sah agama dia. Agamanya tak terpakai. Apa nak jadi kita tuan-tuan? Balik akhirat dalam keadaan Allah tak terima agama kita. Macam mana? Sedangkan Allah Ta'ala dah bagi tahu inna dina indallahil Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati melainkan kamu mesti dalam agama tiba-tiba dalam hal ni Islam dia Allah tak terima. Macam mana nak balik akhirat? Macam mana nasibnya di hari kiamat kalau balik tanpa Islam yang sah diterima oleh Allah? Ya Allah. Memang orang pada zahir orang kata kita orang Islam. Sebab dia nampak kita sembahyang, nampak kita dengar kita syahadah. Kita dah jumpa itu, awal kitab dah bagi tahu. Syahadah ni, yang kat lidah ni, semata-mata nak meluluskan kita orang Islam di atas dunia. Siapa syahadah, tak kisah apa bangsa dia, Islam lah dia tu. Adapun di sisi Allah, di hari kiamat besok, bukan tunggu dekat sini. Sini mesti betul. Bukan sini saja, sini mesti betul. Kalau sini saja betul, sini salah, dia kafir munafik nama dia. Tahu kafir munafik? Orang yang berpakaian, orang yang menzahirkan kehidupan, cara hidup orang Islam, hakikat hatinya tidak beriman dengan Allah. Itu nama kafir munafik nama dia. Jangan main-main tuan-tuan, bahaya tuan-tuan. Kita ni orang mukmin. Apa maksud mukmin? Orang yang yakin adanya hari kiamat. Kita yakin adanya hari kiamat, adanya pahala, adanya dosa, adanya azab. Kita percaya benda tu. Sebab tu kita dipanggil mukmin, orang beriman. Kalau tak percaya benda tu, namanya orang kafir, orang yang ingkar. Kita orang mukmin, percaya adanya dosa, adanya pahala, adanya kiamat. Percaya apa yang Nabi bagi tahu. Percaya apa yang Allah bagi tahu. Dan jahil dengan Allah Ta'ala, tak ambil tahu maknanya tentang Allah, tak ambil pot, yang dia tahu nama je. Allah je, itu je yang tahu. Apa sifat Allah, entahlah, mana-mana boleh. Orang ni tak sah agama ni. Bila tak sah agama, apa jadi? Tidak sah. Tidak sah. Orang yang jahil dengan Allah Ta'ala ni tidak sah imannya. Imannya tak sah. Dan apabila tidak sah imannya, tidak sahlah agama. Bila iman tak sah, bila pegangan dan kepercayaan dalam hatinya salah, tak sah, tak betul, akan menjadikan apa? Tidak sah agama dia. Agama ni jadi tak sah. Maksudnya, agama Islam seseorang di sisi Allah terhenti di atas pegangan dalam hati dia. Dengar baik-baik. Atas dunia, nak dikira orang Islam,
Sah dia sebagai orang Islam cukup dengan syahadah dia. Berlakon pun tak apa. Berlakon pun tak apa. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Okay, Islam dah tu. Pergilah Jabatan Agama Tulis Nama, bagi buat pendaftaran sebagai seorang Islam. Beres dah. Dunia dia lepas lah tu. Tapi sisi Allah bukan. Di sisi Allah, nak kira Islam tak Islam, ni, pegangan iman dia mesti betul. Kalau pegangan dia, fahaman dia sesat, fahaman dia salah, Islam di sisi Allah ni Allah tak terima. Apa jadi haji kita, umrah kita, sedekah kita, buat baik pada anak bini kita, buat taat pada suami kita, apa jadi semua ni tuan-tuan? Kalau dah imannya tak sah, Islam tak apa jadi. Cuba kita tengok orang bukan Islam ada buat baik dah. Orang bukan Islam buat baik tak pada anak bini dia? Buat baik tak? Dia bagi makan minum tak anak bini dia? Bagi. Bini dia layan tak suami dia? Tapi dapat tak pahala? Dapat tak pahala? Tak dapat. Sebab tidak itulah nasib kita. Itulah nasib kita seandainya Islam kita tidak sah sisi Allah, apa yang kita buat takkan dapat pahala kebajikan pun. Sebab amalan orang yang tidak beriman takkan diberi pahala oleh Allah. Jaga baik-baik. Kena takut tuan-tuan. Takut kita penat-penat buat ibadat nanti tak laku amalan kita. Sebab apa? Akidahnya salah. Kerana sah agama itu terhenti ia atas sah imannya. Ni cerita agama sisi Allah. Sah iman, sahlah Islam je. Di sisi Allah. Ini bukan cerita di sisi dunia ni. Sisi dunia tadi syahadah cukup pula. Syahadah je jadi Islam atas dunia ni. Tapi sisi Allah, nak terima orang tu Islam ataupun tak Islam, imannya mesti betul, pegangan, kepahaman, kepercayaan dalam hatinya mesti betul. Kalau tak betul, tak sah iman. Bila tak sah iman, tak sah Islamnya. Kerana makna iman itu tasdik di hati. Iman tu makna menyungguhkan di dalam hati, membenarkan di dalam hati dengan sekalian barang yang didatangkan dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pekerjaan agama. Itu maksud iman. Iman ni makna hatinya membenarkan Allah Ta'ala tu mesti begini, Allah Ta'ala mesti begitu, Allah Ta'ala mesti begini, Allah Ta'ala tidak boleh begitu. Dia benarkan benda-benda tu. Itu nama iman. Kalau tak ada pegangan, ikutlah mana-mana boleh. Itu tak ada pegangan namanya. Itu tak ada iman namanya. Walaupun zahirnya semayang. Habis. Dan terkadang orang yang tak tahu hukum akal tadi, orang yang tak ambil tahu tentang akidah tadi, dan terkadang jadi ia kafir, kadang-kadang jadikan dia kafir. Tak peduli dia orang Melayu ke, dia orang Arab ke, dia orang Arab ke, dia orang Melayu ke, tak peduli. Bila dia tak ambil peduli, tak ambil tahu tentang iman tadi, kadang-kadang dia tu boleh jadi kafir. Dengan sebab apa? Tidak mengetahui hukum-hukum akal yang tersebut. Contohnya seperti i'tiqad seorang akan bahawa Tuhan itu putih umpamanya. Contohlah. Dia bagi contoh. Kadang-kadang dia tu orang yang tak tahu hukum akal ni, yang tak faham ni, dia jadi kafir. Sebab apa jadi kafir? Sebab meletakkan akidah yang salah terhadap Allah. Contohnya dalam diam-diam dia percaya yang Tuhan ni bercahaya putih. Tuhan ni cahayanya putih terang sangat, nampak tak boleh tengok cahaya dia tu terang sangat. Tuhan ni cahaya macam tu. Tuhan ni cahaya yang putih, dia pegang dalam hati macam tu. Rosak akidahnya, jadi kafir lah dia. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu. Bila dia tak tahu, dia ikut dah dia rasa benda tu macam pelik je. Ni Tuhan ni, cahaya bukan main terang ni, ini Tuhan ni kata dia. Dia pun percayalah mati-mati, dia kata dia nampak Tuhan dah terang, bukan main lagi Tuhan ni kata dia. Na'udzubillah min zalik. Itulah dah jahil. Dah tak tahu. Setan duk bisikkan, setan duk gambarkan bukan-bukan, dia percaya. Habislah. Seperti i'tiqad seorang bahawanya Tuhan itu putih umpamanya. Itu contoh. Contoh lain, dia i'tiqad yang Tuhan ni tak faham masalah ni. Dia i'tiqad
Tuhan tak faham masalah dia. Jaga baik-baik. Rosak akidah tu. Tuhan ni tak faham masalah aku. Sebab tu sampai sekarang dia tak tolong-tolong aku. Sebab Tuhan ni tak faham masalah aku. Rosak akidah tu. Jangan main-main. Tak faham ni jahil. Tak faham ni jahil. Sepupu, sepapat jahil. Sifat jahil, sifat bodoh, sifat tak tahu, sifat tak gerti, itu sifat mustahil bagi Allah. Tiba-tiba dengan sebab dia tak tahu, dia tak nak ambil tahu, dalam diam-diam dia iktikad Tuhan ni tak faham masalah dia. Na'udzubillah min zalik. Itulah bahayanya tak belajar. Nampak tak tu? Bahayanya tak belajar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Allahu Akbar. Dan umpamanya banyak lagi sebab yang menjadikan orang tu kufur dengan Allah. Kerana orang yang i'tikad Tuhan putih itu, contohnya orang-orang yang percaya, orang yang berpegang dalam hati Tuhan tu berwarna putih itu, ialah orang yang menyerupai Tuhan akan sesuatu daripada makhluk ini, adalah orang yang telah menyamakan Allah dengan yang lain. Sama lah macam tadi, dia i'tikad Tuhan ni tak faham masalah dia. Sifat tak faham ni sifat makhluk. Betul tak? Tiba-tiba dia katanya Tuhan tak faham masalah dia. Bukankah sifat tak faham tu sifat makhluk? Kenapa diletakkan pada Allah? Kenapa dikatakan Allah tu tak faham? Tak faham itu sifat makhluk. Bila dikatakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan tidak faham masalah dia, dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Rosak akidah. Itu nama syirik. Syirik ni bukan semata-mata sujud sembah patung, tuan-tuan. Bukan semata-mata sujud sembah patung tu jadi syirik. Benda-benda macam tadi pun mensyirikkan juga. Syirik ni makna menyamakan. Dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Itu nama syirik. Bukan syirik ni nak kena pergi kuil, nak kena pergi sujud kat berhala kat kuil tu, bukan. Bukan semata-mata macam tu. Kita duduk dalam rumah, duduk dalam masjid, tapi hatinya duk i'tikad gitu, Tuhan ni tak faham masalah aku. Dia telah menyamakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Bahaya tak belajar. Kata ulama, orang tak belajar ni, lebih-lebih lagi ilmu akidah ni, bila dia tak belajar, dia nak jadi kafir tu, dekat sangat dia. Ibaratnya dia sedang berdiri kat atas tebing tinggi. Ibaratnya. Kalau tak belajar akidah ni, ibaratnya macam kita duk meniti atas titian yang tinggi, tepi tebing yang tinggi. Silap gaya je, tergelincir lah. Silap gaya je, terkelecoh lah kaki kita, jatuhlah dalam gaung tadi. Itulah ibaratnya. Kalau kita tak nak ambil tahu tentang ilmu akidah. Nak jadi kafir, bila-bila masa saja boleh. Sedang je nak jatuh jadi kafir. Jadi kita kena takut. Jauhkan diri daripada benda-benda yang boleh menjatuhkan kita kepada kafir. Kena ambil tahu. Dan orang yang i'tikad menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baru itu jadi ia kafir. Baru itu jadi kafir. Kalau begitu, tahulah kita, fahamlah kita maksudnya, bahawa belajar hukum akal itu hukumnya wajib pada syarak pula. Sebab tu belajar hukum akal itu jadi wajib pada syarak. Apa maksud wajib pada syarak? Perkara yang diperintah oleh Allah sebagai perintah yang mu'tamad. Mesti, sama macam semayang tu. Mesti kena semayang. Tak semayang berdosa, tak semayang ada azab. Mesti belajar hukum akal. Tak belajar hukum akal, berdosa, ada azabnya nanti. Itu maksudnya. Jadi wajib ni banyak. Wajib ni banyak, bukan semayang je. Ni pun wajib. Belajar hukum akal ni wajib, bukan sunat. Kita tengoklah keliling kelalang kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita, ipar dua kita.
saudara mara kita, kawan-kawan kita, berapa orang yang ambil peduli belajar ilmu tauhid? Maknanya majoriti orang tak nak belajar tauhid. Macam mana pegangan tu? Macam mana pegangan tu? Sebab tu kita ni kena dakwah, ajak. Jangan berhenti, ajak je, jomlah belajar, jom lagi. Jom. Tak apa, dia tak nak pergi pun tak apa. Esok ajak lagi, lusa ajak lagi, tulan ajak lagi, jomlah belajar, jomlah. Biarkan. Setiap kali ajakan kita tu, kita diberi pahala oleh Allah, walaupun dia tak berganjak sekali. Walaupun dia tak nak pergi, jangan risau. Kena ingat, perbuatan kita, nasihat kita tak boleh ubah orang lah. Ingat tu. Jangan kita kecewa, jangan kita putus asa. Bila ajak orang-orang tak mau, kita putus asa, malah adalah itu tanda kita putus asa. Ingat tu, kita punya usaha ikhtiar ni tak boleh ubah orang. Kita hanya diperintah oleh Allah suruh berusaha. Orang tu berubah, tak berubah, itu urusan Allah. Dia datang, tak datang, itu urusan Allah. Urusan kita, tanggungjawab kita, kena pakat-pakat ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kena pakat-pakat ajak kepada benda baik, ingatkan kepada benda yang tak baik. Itu tanggungjawab kita. Berubah tak berubah, itu bukan urusan kita. Kita tak ada kuasa mengubah orang. Kalau kita ada kuasa mengubah orang, takkan ada masalah dalam rumah tangga kita. Betul tak? Kalau kita ni ada kuasa boleh mengubah orang, takkan ada masalah dalam rumah tangga kita. Betul tak? Cikgu tu kat sekolah tu takkan ada masalah dengan murid-murid ni. Kalau kita ni ada kuasa mengubah orang. Cakap je berubah jadi baik. Cakap je berubah jadi baik. Agak-agak ada tak yang tak baik? Ada tak orang yang tak baik? Tak ada dah lah. Tak ada dah lah yang tak baik. Dah kita cakap je berubah jadi baik. Masalahnya kata kita ni, perkataan kita ni tak boleh ubah orang. Tapi perkataan kita tu namanya usaha. Mengajar, berdakwah, mengingatkan, menasihatkan, itu usaha. Tiba-tiba kita ajak orang tu berubah. Ingat, yang mengubah tu Allah, bukan perkataan kita. Yang mengubah tu Allah, bukan perkataan kita. Begitu. Jadi jangan putus asa. Ajak, jomlah belajar, jomlah mengaji, jomlah mengajar. Sekejap je, jomlah belajar. Ajak. Kalaulah contohnya, dalam kita ajak, tiba-tiba dia mahu dia. Bayangkan betapa banyak pahala kita dapat. Sejak mula dia belajar, sejak mula dia berubah, segala amalan ibadat dia masuk dalam buku akaun kita. Punya banyak untung tu. Jadi jariah. Kita ajak, tiba-tiba si Polan ni tadi tu, asbab kita bersungguh-sungguh duk ajak, satu ketika Allah gerakkan hati dia, Allah bagi taufik kepada dia, ikut dia nak belajar, asbab kita yang buka jalan tadi. Dia pun berubah lah, dia pun belajar lah. Setiap pahala dia duduk majlis ilmu tu, kita dapat. Yang kita punya, yang dia punya pun masuk dalam buku akaun kita, dia pun dapat, kita pun dapat. Sebab kita jadi asbab dia tu mengaji. Lepas tu dia mengaji, dia beramal pula dengan ilmu tu, berubah dia jadi orang baik, dapat lagi pahala kepada kita. Nampak tak? Dia tu pula dah berubah, dah nampak benda baik, dia pun sama, ajak pula orang lain. Dia didik pula anak bini dia, dia ajak pula kawan-kawan dia, orang lain pun berubah asbab dia. Semua pahala tu masuk dalam buku akaun kita. Boleh faham tak tu? Macam kita ni apa namanya yang kat atas dunia ni meniaga dulu? MLM ke LMN, LLN ke apa ke macam tu tak? Dia cabang-cabang dapat ke dia. Ini lebih besar daripada tu lagi kebajikan. Jangan kita ni hanya bijak cerdik nak cari untung dunia berlipat kali ganda je. Kena cari tu keuntungan tu, bekalan mati kita tu. Kita ajak orang ni bekalan mati kita, tuan-tuan. Bayangkan ada 10 orang berubah asbab kita, berapa banyak pahala jariah kita dapat besok. Duduk dalam kubur goyang kaki je. Kalau selamat. Kalau tak selamat, kena panggang dalam tu. Na'udzubillah. Tak nak ke? Tak nak ke kita mati? Dah mati, tak boleh beramal dah.
Tapi pahala sampai pagi petang siang malam, pagi petang siang malam masuk dalam kubur kita. Pagi petang siang malam masuk kebajikan. Daripada mana? Daripada orang-orang tadi dah. Yang kita punya. Ini yang lain. Subhanallah. Sebab tu jangan malas dakwah. Dakwah ikut apa yang ada. Media ada, gunakan media. Mulut ada, gunakan mulut. Jangan malu, jangan segan. Orang lain tak malu nak promote benda-benda maksiat. Kita tak malu nak ajak orang buat dosa maksiat. Kita nak ajak dapat kepada Tuhan, nak malu kenapa? Kita bukan nak menunjuk-nunjuk baik. Kita nak mengajak benda baik. Ajak jomlah. Gunakanlah teknik. Pandai-pandai dia. Masing-masing ada kelebihan. Gunakanlah. Jom mengaji. Kang aku belanja tom yam. Nak? Jom. Boleh. Tak apa lah. Nanti lama-lama biarlah dia mengajikan dengan tom yam dulu. Iya. Sungguh. Nanti dia dah mengaji katalah melalui email datang surah Khwarizmi. Kau tak tahu lepas kuliah makanan macam-macam. Dia kata ya, jom beli lah. Biar dia datang kerana kuih tutup aurat dulu pun tak apa. Kuih tutup aurat. Biar datang mengaji kerana kuih tutup aurat dulu. Nanti dia dah belajar, dia dah dengar macam tak kena aku datang belajar kerana kuih kuaci ni. Dia dah belajar kan? Dulu dia tak pernah dengar. Memanglah nama itu kuih kuaci. Tapi bila dia dah belajar, dia gerti tak nanti? Dia gerti tak nanti? Lama kelamaan dia ke? Baru dia nampak, tak kena ni. Tu, pandai-pandai lah. Macam kita, nak beramal ni, nak jadi ikhlas ni bukan tiba-tiba beramal ikhlas je dah, tuan-tuan, bohong. Pembohong. Kalau nak beramal tiba-tiba ikhlas je, pembohong. Kita akan jumpa ujub, riak, takabur dulu. Bila dah belajar nanti baru nampak salah, tak boleh hati gini. Tu dia baiki macam tu lah. Bukan hari ni belajar, hari ni ikhlas dah. Ikhlas tu pun nak kena ada ilmu. Nak dapatkan ikhlas tu pun kena ada ilmu. Tak apa, ajak dulu. Biarkan dia datang surau kerana karipap ke, kerana lontong ke, lontong yam ke, ikutlah. Yang penting dia datang belajar dulu. InsyaAllah mudah-mudahan dalam majlis ilmu nanti dia diberi petunjuk oleh Allah. Ya Allah, jadi seronok. Lepas ni aku nak datang tak kira. Karipap ada tak ada, aku nak pergi belajar. Hari tu memanglah betul-betul hari tu aku tak tahu, ni dah faham dah. Tu dah dapat selamatkan seorang. Banyak pahala kita. Kita dah lah tak banyak pahala, kena cari pahala sampingan. Cukuplah sekadar itu. Wallahu a'lam. Jadi dah. Jadi balik awal lagi ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berkat doa, dengan berkat majlis ilmu kita, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat doa kedua ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, datuk nenek moyang kita, tutuk guru kita, orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang mengikuti, yang bertalaqi, yang mengaji secara online, tak terkecuali siapa pun, mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, anak bini kita, ahli keluarga kita. Semuanya mudah-mudahan Allah selamatkan daripada kejahilan. Mudah-mudahan semuanya Allah Ta'ala bagi taufik, bagi petunjuk, belajar agama sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah bimbing zahir dan batin kita, rohani dan jasmani kita dengan betul, jalan yang betul seperti mana Allah Ta'ala memberi bimbingan, pertolongan pada para Nabi, para Rasul, awliya illahi solihin. Harap Allah Ta'ala bimbinglah juga kita demikian, anak bini kita demikian, kawan-kawan kita sekaliannya demikian. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada bahaya celaka di hari kiamat besok. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan seluruh keturunan kita daripada terpedaya dengan pahaman-pahaman yang merosakkan akidah, merosakkan syariat. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, keturunan anak-anak yang soleh, cucu cicit yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, berjaya dunia dan akhirat. Dan di kesempatan ini juga kita berdoa kepada Allah dengan keberkahan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keselamatan, kemenangan, kejayaan kepada umat Islam di Palestin sekaliannya dan di tempat-tempat lain umumnya yang dizolimi oleh orang-orang kafir harbi. Mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menghancurkan sekalian musuh-musuh Islam. Amin ya Rabb
Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan dipanjangkan umur semuanya, diberi umur yang berkah, rezeki yang berkah, kesehatan, keafiatan yang berkah. Mudah-mudahan insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na ya Allah bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna ya Allah wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma'al qudri untha wa dzakar. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا قول لا إله إلا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Jazakumullah khair. Hah? Ya, masih. Mana tu? Mana tu? Oh, dekat tu, kat Penggelam. Oh, pukul 7. Baru-baru mula. Baru mula. Dia memang pukul 7 Ustaz. Dia habis subuh pukul 6.55 habis. Kita jaga dah pukul 6 dia ke. Mayang umat. Memang lambat tadi. Memang mula pukul 7 tadi. Awal lah tu. Syah. Mai. Haji, siap Haji. Jazakumullah khair. Doa Haji. Alhamdulillah. Sama-sama. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ya Syah. Ha? Penatnya lari. Penatnya lari. Amin. Doakan saya, doakan ahli keluarga saya semua. Doakan jemaah sini semua. Penatnya lari katanya. Kita ikam bagus belajar. Tapi ngaji penawar bagi hati dulu. Ngaji penawar bagi hati dulu, beramal dengan penawar bagi hati dulu. Kita ikam tu tinggi. Boleh nak belajar. Tapi belajar ikut step. Boleh nak belajar, nak dengar, boleh kita ikam. Minhajul Abidin, bawah sikit ngaji Minhajul Abidin. Belajar kitab penawar bagi hati tu. Kitab penawar bagi hati tu tinggi sebenarnya, kitab penawar bagi hati tu. Sebab tu kita nak belajar tasawuf ni, kita kena tahu apa niat kita nak belajar. Kitab penawar bagi hati tu pun kita tak teramal lagi. Hadap satu-satu, sabar. Memang kita nak jadi baik, memang kita nak banyak ilmu, tapi kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena hati-hati, kena jangan gopoh, maksudnya jangan gopoh. Boleh belajar peringkat-peringkat penawar bagi hati, fahamkan dulu betul-betul, amalkan. Sebab kita niat belajar ni kita nak beramal, bukan sekadar nak tahu, bukan sekadar nak tahu, nak faham, nak pandai, nak pandai cakap, bukan. Nak pandai bagi tahu ke orang. Sebab niat yang paling utama sekali belajar nak beramal. Pada saya kitab penawar bagi hati tu pun kita tak beramal lagi. Walaupun kita panggil kitab tu kitab Fardu Ain, tak teramal kita dalam kitab penawar bagi hati tu. Sama-sama kita sama-sama tak ada pun yang tak ada suci daripada dosa. Semua ada dosa maksiat kita ni. InsyaAllah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Betulkan niat kita, belajar betul-betul, ikhlaskan hati, belajar sebab nak beramal, belajar sebab nak beribadat. Di samping tu kalau ada lebih-lebih kefahaman kita, boleh kongsi-kongsi kepada kawan-kawan kita, insya-Allah. InsyaAllah sama-sama.
Sama-sama. InsyaAllah doakan saya. Malam ni lah kita jumpa malam ni pula. InsyaAllah pelan-pelan belajar. Malam ni pula belajar insya-Allah. Malam ni kelas pukul 9 insya-Allah. Kelas pukul 9. Lepas tu pukul 10.45. Malam ni ada 2 kelas. Satunya pukul 9, satunya pukul 10.45 ataupun pukul 11. InsyaAllah. Syekh Abdul Qadir. Masyhur kitab Penawar Bagi Hati tu. Kita baca malam bila Penawar Bagi Hati? Penawar Bagi Hati kita kelas hari apa? Kami malam Jumaat. Hari Khamis pun ada. Ya. Okey cantik dah. Hari Khamis ada, hari Khamis kelas Tanjung Minyak. Lepas tu dekat Petronas pun ada hari Khamis, hari Rabu. Sebab tu duduk dalam grup lah, duduk dalam grup nanti boleh tahu. Saya pun tak ingat. Tapi ada 2-3 tempat baca kitab Penawar Bagi Hati tu. 2-3 tempat baca kitab Penawar Bagi Hati tu. Boleh join insya-Allah. Tu abang Jas kita tu, abang Jasri kita. Siapa nak duduk dalam kelas boleh klik tu. Oh, kasih. Nak salam? Alah. Pakcik jom, ada ni lah. Minum. Jom jemput. Nanti jemput. Ya, kawan-kawan, jom lah kita sambil-sambil je. Sambil minum lagi. Tadi dah minum, ni minum lagi. Tadi kat Kampung Gelam. Kalau Jumaat, Sabtu, Ahad, Jumaat, Sabtu saya dekat Kelang. Dulu sampai Paguh dulu. Kelang gitu. Tapi dah tak ada dah dekat Paguh tu. PKP hari tu habis dah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Pergi kat ibu. Pergi kat ibu. Pergi duduk dengan tu. Tak sabar nak berenang pula ni. Tu dia pakai baju siap-siap. InsyaAllah. Cik makan lah. Apa pula nak tunggu makan aja lah. Petang ni pukul 5 ada mana tak? Petang ni pukul 5. Petang ni pukul 5 ada siap-siap nak pergi kelas Melaka. Petang ni kita ada dekat Masjid Jannatul Bari. Ada program memanah. Saya dipertanggungjawabkan untuk menarajui masjid setak shooting range. Bagus lah. Buat pertandingan ke apa? Perkenal dulu. Perkenalan. Promosi Tuan Haji Bahari. Kita ada setakan khas untuk masjid. Baguslah. Ada jatuh kuasa kepertanian turun. Saya kalau dia orang atas tingkat lebih mana semua. Baguslah. Mana dia kuasa beli, dia kuasa nak beli target. Ada program macam tu baguslah, aktiviti. Tadi kita nak buat satu benda tarik orang dia hantar masjid surau. Betul. Nak buat aktiviti macam tu kan. Budak-budak pun boleh join tu, boleh join. Dia kalau ke surau ni nak buat saya boleh set up. Saya bagi model yang paling rendah RM1,500. Orang ada 4 siap dengan Aero. Saya bagi 24 batang. Kita lagi shoot 3 batang. Kita ada nak shoot 2, 3 nak pernah. Saya dah buat dah. Semua boleh. 1, 2 nak pernah, 3 kan. Tapi kena lepas. Semua nak kena berlatih. Semua ni. Boleh jom. Sebelah sana tak ada kuih.
Ya Rabbi, paguh dah dekat. Dulu ada paguh, sekarang dah tak ada. Lepas PKP tak ada. Dia orang pun tak ada tanya khabar. PKP itu pun tak ada tanya khabar. Dekat Selancar. Dulu ada kuliah situ. Kami malam Jumaat, minggu ketiga saya pergi sana. Selancar. Tempat Muhyiddin tu. Tempat apa? Makam Sultan Melaka. Ada situ. Rumah dekat situ. Sultan apa? Sultan Melaka itu. Yang berapa tu tahu yang. Saya tak ingat. Kat masjid tu makam. Lepas PKP itu tak ada. Tidak, itu memang minggu 3 macam ni. Tak ada dah. Bagus, senyap dah. PKP itu pun tak ada tanya khabar. Pula adik dia. Perempuan tu adik dia. Yang ekor tu adik pun dia. Jadual ada dah dalam grup. Betul dah tu. Semua ada dalam grup tu. Nyanyau. Ramainya. Uyin, nama dia Uyin. Rumah dia, mak dia. Oh, tu baby dia. Oh, tu kakak dia. Pandai ni. Tu kakak dia, tu abang dia. Dia nak pergi jalan. Bismillah. Contoh dah kalau macam Ustaz nak personal sama rumah. Satu target dengan Aero. Saya boleh set satu target. Set train Ustaz. Saya nak cari ni. Saya pakai apa nama tu, compound bow tu, compound. Saya punya tempat tarik tu dah hilang. Sebab saya dah tak ada main. Tak ada memang saya selalu main. Compound. Saya ada pakai compound. Compound. Tapi cuma dah tak main sebab tak ada, dia punya tu hilang, mana dia letak kan. Pindah-pindah barang aja. Mana nak beli tu tempat tarik dia tu? Tanya Ustaz Fahmi. Ustaz Fahmi ada compound, dia 3,000 ada. Ustaz Fahmi tanyalah Ustaz yang ada ni. Yang pokok dia semua buat capati. Ustaz boleh beli. Anak tu Ustaz Fahmi. 3,000 dia buat. Harga dia betul dengan tu kita. Harga dia 3,000. Harga. Kau tarik tu. Ya, Sekali tu lah. Boleh. Selamat. Itu sebab model yang tak ada. Kalau katakan 300-200 model. Apa kalau nak ikut tradisional lah. Itu baru betul. Yang compound ni dia ada banyak tolong. Dah pernah tempat target. Dia ada stabilize. Dia memang sedap lah. Dia saya punya tu boleh tarik 70 pound kot. Dia tarik 20 pound. Jadi sempat dia lock. Dia ingat dia lock. Tension kena betul lah. Tension itu tak betul. Boleh pakai baju side. Tapi kalau tension dia tak betul, nak cari benda tu. Nak pergi hilang. Tengok dalam ni lah Shopee. Oh, ada lah. Ada. Apa nama benda tu? Dia panggil release apa nama single release ke tak tahu. Sehari ke sehari nak main fikir benda tu tak ada. Bukan boleh tarik pakai tangan. Dia sama ada bow string release ataupun trigger release. Kau tengok dalam YouTube. Ibu nak pulang. Selamat rehat. Tidur dulu. Malam kan nak bekerja. Ayah. Iyalah, ayah cakap. Ni kawan-kawan ayah ni. Kawan ayah lah. Kawan ayah. Bye-bye. Bye-bye lah. Bye-bye lah. Bye-bye. Bye-bye. 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan.
Mana kita punya orang kuat? Dia pergi mana? Oh, dia hantar menantu. Hantar menantu. Oh, kahwin Johor. Ha. Sebelah sana pula Pergi hantar. Dengan kopi tak main kan? Ada tuan dah RM19. Ha? RM19. 19 ke? Ha. Oh, dia jenis macam tu kan? Dia ada jenis lain tak? Dia ada macam-macam jenis kan? Ini kau boleh dengar yang ni RM19. Dia panggil satu-satu. Tahan ke tak tahan tu? Saya risau benda tu. Saya risau dia terlepas je. Ya, betul. Nama dia tu ya. Kena cari yang berkualiti je. Shooting compound release. Kita tarik tu takut dia terlepas kan? Orang ada depan. Oh. Yang Mana? Ada rumah kad. Ha. Kita tali. Kita dah tarik tali. Ah, Kita tadi. tekan button dia. Tekan. Oh. Kita dah tarik. Dia dah. Kita tarik tali semua ni. Tarik tali. Jadi kita tekan button. RM2 lah. Buat dah boleh. Ramai. Okey sahabat, jumpa lagi ya. Malam-malam. Okay, selamat berehat semua. Terima kasih yang join. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Ya Sri nak bagi tahu menu. Hari ni kuih-kuih, pagi-pagi ni kuih. Pagi tadi murtabak. Haji, jumpa lagi Haji. Dekat Logo Jah ada kedai makan. Kampung Gelam kat mana Melaka. Ini Khawarizmi Tanjung Bidara. Tanjung Bidara. Tahu ni abang mesti bidang tahu di mana tempat-tempat tu. Kalau dia nak belajar, Nama-nama itu pun pada tahu kau. nak tahu datang gitu, saya akan ajar. Ilmu saya bagi free. Tangsi dia pun nama lain. Siapa yang datang rumah saya belajar, saya bagi ilmu free. Termasuk dengan buat pusat. Iyalah. Hak milik Allah saya bagi. Kalau saya kata saya kecil sama saya. Dia banyak anak panah, coba kita cahaya kita Ustaz. Enggak? Ini seri hadis tu. Enggak tunggu. 7 mana anak panah itu ada cahaya dan satu anak panah, satu dosa ampun, cabut satu dosa ampun. Dia nak cahaya hadis tu. Ada tu bagian kita pergi balik tu pahala. Kutip anak panah. Oh, pahala. Tempat dia punya tu apa? Papan target itu mahal tak? Pak, BUTT. Awak bahasa Inggeris. Target Pak. Cuma bahasa Inggeris. Bahasa Melayu. Ya, bahasa bukan itu bukan. Berapa harga tu? Papan. Beli dengan Shopee, besar nak besar mana? Kalau yang besar tadi, yang form e-form tu 190. Oh. Kalau nak saya boleh buat section. Saya dah siap dah sekarang. Saya buat yang kecil saya buat untuk surau untuk masjid. Saya buat jangan dekat lah. Saya buat pendidikan tentang apa jauh kan. Ya. Yang orang yang belajar. Saya buat sendiri ya tak ada. Hmm. Boleh nak tolong nak buat masalah. Pakai form kan? Ya. Oh. Sorry. Tak ada kan anak saya ada siap. Saya nak cari tu dulu. Kalau Ustaz nak rimat lagi, saya ajar Ustaz. Kan kotak dia boleh beli kotak aircon, kotak TV, kotak apa kan. Susun kotak tu. Padat-padat. Kotak padat. Balut dengan tip. Balut dengan tip. Lagi padat. Balut berat dengan hitam. Berbatang kat meja. Tanpa saya kata. Ayah nak. Lima. Kalau beli saja Ustaz. Dia kali gaji lah. Yalah. Benda mudah. Rancang dia. Kertas je. Dah lain. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.